Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah rancangan Fokus minggu depan. Kami memberikan tumpuan kepada apa yang bakal menjadi bahan berita dan juga tumpuan untuk masyarakat Malaysia sepanjang minggu hadapan. Dan hari ini juga kita tidak boleh lupa bahawa 16 Mei bakal berlangsung pada minggu hadapan dan Hari Guru disambut pada ketika itu. Bagaimana kita membincangkan dan juga memahami aspirasi guru? Tema Hari Guru tahun ini adalah Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Saudara Samuel Izayah merupakan pengarah program pemimpin GSL bersama dengan saya pada petang ini. Samuel sebelum ini merupakan finalis bagi hadiah Guru Global. Samuel, apa cabaran semasa guru pada hari ini? Guru seringkali dikatakan yang akan membimbing pemimpin masa depan. Banyak kata-kata manis diberikan. Tapi ini adalah era pasca pandemik. Kita masih lagi belum pulih sepenuhnya daripada apa yang terkesan akibat PDPR. Dan juga banyak anak-anak yang mungkin digelar sebagai generasi yang tertinggal. Dan semua itu diletakkan di atas beban pundak seorang guru. Cabaran guru pada hari ini, Samuel, kalau dapat diberikan gambaran. Hai Zul, pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Tapi kalau kita bercakap mengenai cabaran guru, antara cabaran terbesar guru adalah professional development. Bagaimana professional development itu berkait rapat dengan perubahan masa. So, kalau kita tengok like 20 years ago, ada beberapa teknik yang sangat berkesan. 15 years ago, teknik lain yang berkesan. Tapi sekarang ini dengan dunia berkembang dengan lebih pantas, banyak teknik-teknik berbeza, banyak cara untuk melakukan mengajar di dalam bilik darjah untuk engage student itu amatlah penting. Dan saya rasa bila berlakunya pandemik, walaupun cabaran itu besar, walaupun jurang itu sangat besar, tetapi terutamanya cabaran jurang digital dan teknologi, tapi saya telah melihat ramai cikgu sebenarnya telah step up their game, dia lihat ada keperluan untuk belajar teknologi. Dan saya rasa dalam masa 2 tahun itu kita telah melihat ramai cikgu start memulakan green screen dalam bilik darjah mereka menggunakan pelbagai aplikasi. Jadi saya rasa apa yang kita boleh belajar daripada cabaran-cabaran ini adalah seorang guru kerja dia, kalau dia mengajar selama 20 tahun ataupun 25 tahun, they have to always evolve, they have to always learn, they have to always retrain themselves and learn their trade over and over again. Sebab kalau mereka stagnan, mereka rasa teknik yang 15 tahun lepas itu berkesan, dan kalau mereka cuba ia sekarang, ia takkan berkesan. Murid-murid berubah, zaman berubah, dan saya rasa itulah cabaran yang paling utama untuk ramai guru kita. Samuel, kalau kita bercerita mengenai pandemik, itu juga membuktikan bahawa guru-guru di Malaysia, ramai di antara mereka yang hebat menjadi adik guru ini mampu untuk keluar daripada zon selesa mereka. Macam tadi kita kata, nak buat green screen tak ada masalah, tak ada bajet mereka cari sendiri. Nak dapatkan perhatian pelajar menerusi kelas yang dilakukan online, mereka lakukan. Malah ramai juga guru-guru yang berada di usia-usia dah nak pencen pun mereka relearn, belajar sesuatu. Namun soalan saya ialah, mengapa sebelum pandemik itu tidak kelihatan? Adakah kerana polisi yang mengekang mereka, kalau nak mengajar yang bagus kena ikut silibus ini, kalau nak menjadi kena capai KPI ini? Adakah itu yang membendung ataupun menghadkan keupayaan guru untuk menjadi lebih kreatif dan inovasi dalam pengajaran mereka? Pada pandangan Samuel, pernah berada dalam sistem, kini berada di luar sistem, mungkin ada perbezaan dan juga pandangannya. Saya rasa dari segi pada pandangan saya lah, bila pandemik itu berlaku, sebelum ini Kementerian Pendidikan Malaysia sekarang ini juga mereka banyak they always bring up the issue of autonomy kepada guru. Macam mana kita boleh empower guru-guru kita supaya mereka dapatkan autonomi. Dan antara tujuan utama memberikan autonomi kepada guru adalah supaya mereka dapat design atau mereka contextualize solusi yang bersesuaian dengan murid-murid mereka. Dan bila pandemik itu berlaku, autonomi ini bukan menjadi satu pilihan. Cikgu-cikgu terpaksa ambil autonomi itu sendiri. Guru-guru ataupun pentadbir sekolah, PPD, JPN dan sebagainya terpaksa memberi autonomi ini kepada guru-guru. Dan ini saya lihat benda dari segi satu benda yang sangat positif. Dan apabila cikgu-cikgu diberikan autonomi ini, kita lihat banyak mereka melakukan inovasi yang berbeza untuk membantu murid-murid mereka. Saya rasa mungkin kita tidak lihat sebelum ini kerana kurangnya autonomi yang diberikan kepada guru-guru, kurangnya kepercayaan yang diberikan kepada guru-guru ini, dan kurangnya motivasi dan empowerment yang diberikan kepada guru ini. Tapi saya rasa selepas 2 tahun ini, lebih ramai orang sedar that when you empower the teachers and when you give them more autonomy, you give them the right skills and the tools,
they actually can do amazing things for the kids, for the schools and for the children of Malaysia. So saya rasa itu yang saya dapat lihat lah. Autonomi perlu lebih banyak diberikan melihat kepada prestasi guru-guru kita semasa pandemik itu. Apa yang kita perlu lakukan supaya keupayaan mereka pada ketika ini tidak dihentikan dan tidak kita beralih kepada cara yang lama. Sepatutnya pandemik itu kita belajar sesuatu dan juga kita perlu enrich lagi perkara ini. Pada pandangan Simon, adakah itu yang berlaku sekarang ini? Saya rasa apa yang boleh dilakukan dengan lebih baik, saya rasa sebelum ni memang sudah dilakukan, but it can be better, adalah penglibatan. Ramai guru kadang-kadang mungkin fikir suara mereka kurang representation. Apa yang mereka lihat di bilik darjah kurang didengari oleh superiors mereka, pentadbir mereka dan sebagainya. Mungkin saya kata kurang. Jadi maksudnya there needs to be active collaboration, active listening, active engagement bersama guru-guru itu sendiri. Dan guru-guru juga perlu melibat urus lebih kepada dengan murid-murid mereka dan juga ibu bapa. Saya rasa antara benda yang kita belajar sewaktu era pandemik adalah education is not just in the school, it involves ibu bapa, it involves ahli komuniti juga. Dan apabila ahli komuniti dan ibu bapa ini there is frequent communication, komunikasi yang berterusan dengan mereka, mereka terlibat sama dengan pengajaran anak-anak mereka. Saya rasa topik ataupun tema penglibatan dari segi pentadbir ataupun kementerian dengan guru-guru, penglibatan guru-guru dengan murid-murid, guru-guru dengan komuniti dan sebagainya perlu dipertingkatkan. Dan guru masih lagi berdepan dengan isu-isu yang berbangkit, isu-isu lapuk. Sorry, mungkin ketelaluan kita katakan begitu. Cerita mengenai guru kontrak, berbadan kerja guru terpaksa buat kerja-kerja pentadbiran, memasukkan data yang bukan kerja mereka, tidak ada asisten dan sebagainya. Adakah bagaimana kita nak melakukan supaya guru profesion perguruan bebas daripada masalah-masalah yang menghadkan keupayaan mereka ni, Samuel? Right. Saya rasa memang kita tak boleh mengendahkan lah. There are issues with regards to antara benda yang paling common biasa saya dengar adalah banyak guru nak mengajar. They love to teach, tetapi kebanyakan masa mereka diberikan untuk buat benda-benda lain, paperwork, beban kerja dan sebagainya. Jadi saya rasa perlu usaha berterusan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga sekolah-sekolah untuk melihat benda ni dengan lebih serius. Sebab kalau ramai cikgu yang berkata macam tu, that beban kerja is something that and they really want to teach, I think this is a huge concern. Tetapi juga dalam pemimpin GSL, apabila kami bekerja dengan ramai cikgu, kami lihat bahawa dengan pentadbiran yang lebih efisien di dalam sekolah, leadership yang lebih efisien di dalam sekolah boleh mengurangkan beban guru itu sendiri. Dan saya rasa antara isu lain yang berbangkit adalah status guru itu sendiri. Dan bagaimana status itu berkait rapat dengan kepercayaan ataupun trust kepada guru-guru. Jadi bila ada satu tanggapan yang negatif, saya rasa ramai orang juga ada tanggapan yang berbelah bagi. Kita nak hantar ke sekolah, boleh percaya ke sekolah tu, cikgu tu okey ke tak okey. So there is a trust deficit. Dan saya rasa kita bersama-sama perlu elevate the teaching profession. Kita MOE sekarang ni telah meningkatkan tahap kemasukan guru-guru. Maksudnya dia perlu ACE yang lebih banyak, perlu menjadi pelajar yang cemerlang dan sebagainya. Itu juga mendorong kepada meningkatkan status guru. Dan baru-baru ini di pemimpin JSL kami telah melancarkan Malaysia Teacher Prize. Jadi saya terlibat dengan Global Teacher Prize. Ni ada peringkat Malaysia. Bersama-sama. Yep, exactly. Bersama dengan penganjur bersama kami YTL Foundation dan Vati Foundation yang menganjurkan Global Teacher Prize itu sendiri. Dan tujuannya adalah Zul adalah untuk meningkatkan status guru supaya profession guru itu menjadi profession pilihan. Dan bila profession guru itu menjadi profession pilihan, the trust increase, the status of teachers increase dan kita akan lebih percaya kepada institusi pendidikan kita. Samuel, adakah profession perguruan masih lagi menjadi pilihan buat anak-anak muda pada ketika ini? Saya boleh berjujur, pada zaman saya lepasan universiti dahulu, ramai rakan-rakan saya menjadi guru kerana tak dapat kerja di bidang profession yang mereka mahukan atau mereka belajar. Jadi tak ada pilihan, jadi guru. Dan itu ada konflik di situ. Tetapi pada hari ini, ada juga ramai anak-anak muda memilih profession perguruan tapi tidak lama kekal dalam bidang pendidikan. Satu perkara. Kerana di negara-negara seperti Finland, seperti negara-negara yang maju dalam bidang pendidikan, guru-guru mereka terdiri daripada profesional dan juga pakar-pakar yang terhebat dalam negara itu. Bagaimana itu mungkin ada di Malaysia?
Saya rasa kejayaan guru sebagai profession pilihan memang it's an issue globally, not just in Malaysia. We have seen a significant decline in individuals yang nak jadi guru. Banyak isu lah. Nanti kalau kita tengok ada berkatakan dengan gaji, ada berkatakan dengan professional development track dia. Maksudnya bila dia jadi cikgu tu mungkin dia rasa stuck, dia tak rasa dia tak boleh berkembang. Dan bukan sahaja di Malaysia, dan saya rasa di banyak negara. Tapi di Malaysia specifically saya rasa memang ada polisi-polisi yang memang fokus kepada benda ini. Dan antara benda yang saya lihat paling signifikan adalah peningkatan kriteria kemasukan kepada institusi IPG ataupun teacher training colleges di Malaysia. Dan ini menunjukkan bahawa Kementerian Pendidikan amat serius dan amat committed untuk mengekalkan tahap excellence guru-guru. Tapi saya rasa tak cukup dan tak cukup bukan maksudnya kementerian tidak melakukan benda yang cukup. I think we have a shared responsibility to increase the status of teacher status. Maksudnya Kementerian Pendidikan Malaysia, government organisations, non-government organisations, each and every organisation have a role to play supaya kita sama-sama boleh, when we talk about reformasi pendidikan, institutional reform or educational reform, everybody has a role to play. And macam kami di pemimpin JSL, kami tahu role kami adalah untuk support Ministry of Education in whatever they are doing. And be it teacher training or be it meningkatkan status guru melalui Malaysia Teacher Prize dan sebagainya. Saya mohon terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Fokus minggu depan, 16 Mei, hari penghargaan kita untuk guru, tapi hari untuk kita mungkin lebih sedar bagaimana kita dapat mengurangkan beban dan juga meningkatkan martabat guru-guru di Malaysia. Terima kasih Samuel kerana sudi bersama kami dalam Fokus minggu depan. Selamat Hari Guru juga buat guru-guru kami yang sentiasa menabur bakti dan juga kami terhutang budi kepada anda semua. Tapi kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini kita akan melihat dalam aspek yang lebih, ada orang kata elitis. Bagaimanakah Forum Ekonomi Sedunia bakal diadakan pada minggu hadapan 22 hingga 26 Mei. Itu perincian yang akan kita berikan fokus selepas ini.